jumpa kita hari ini. Soalan yang pertama ialah, seperti yang kita tahu, seluruh dunia sedang dilanda pandemik COVID-19 dan setiap negara melakukan langkah berjaga-jaga seperti memperketatkan SOP dan sebagainya. Begitu juga dengan negara kita. Jadi, apakah perkara yang dilakukan oleh pihak Masjid Bukit Jelutong bagi memastikan tiada penyebaran penyakit bergejala ini berlaku di dalam masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad, pegawai daripada Masjid Bukit Jelutong. Okey. Covid ini telah berlaku setahun sudah. Ya, betul. Okey. Jadi apa yang kita buat, kita hanya mengikut arahan daripada pihak Jabatan Agama Islam Selangor, yang mana mereka akan mengeluarkan SOP bagi semua masjid yang berada di dalam Selangor. Okey. Jadi SOP yang telah ditetapkan kita pada mula-mula yang kita kena sekali itu, memang masjid tak running lah. Hanya pegawai yang bertugas sahaja running untuk macam imam, bilal dan siap. Itu sahaja yang bertugas. Bagi masyarakat memang mereka tak dapat menunaikan solat lah ketika itu. Okey. Bagi yang sekarang ni kita dah bagi orang untuk datang solat, apa yang kita tekankan, pertama dari sudut kita nak buat solat yang sedia ada ni, solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat. Mereka yang kena datang masjid ni pastikan dalam keadaan yang sihat walafiat lah. Okey, dia tak ada, dan umurnya pastikan bawah daripada 60 tahun ke bawah. Okey. Dan yang wajib yang kita tetapkan, yang pihak jabatan tetapkan adalah ketika datang di sini hendaklah bawa secara sendiri, memakai face mask dan juga hand sanitizer kena selalu pakai. Okey. Masjid juga melarang bagi bukan warga negara untuk datang untuk solat di masjid lah. Jadi memang perkara tu Jabatan Agama Islam akan update setiap minggu kepada kita untuk mengingatkan kita pasal SOP yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan lah. Jadi SOP yang saya cakap tadi, yang macam membawa seledar sendiri, pakai mask, hand sanitizer tu selalu kena ni. Okey, mesti yang perkara 3 tu memang wajib kena datang. Kalau kena ada, kalau sekiranya mereka datang ke masjid. Okey. Okey, sekiranya ada gejala yang berlaku kat sini, kita akan terus tutup masjid. Okey, kita akan sanitize satu masjid. Itu yang berlaku. Kalau mungkin kat sini tak pernah berlaku, tapi kita dah dapat rakan-rakan masjid kita di kawan-kawan yang kerja di masjid lain, sekiranya berlaku ada gejala kat situ, satu masjid tu akan ditutup selama 2 minggu saya rasa. Okey, dan tengoklah daripada semasa ke semasa macam mana keadaannya. Okey, dan masjid tu tak boleh running pun untuk solat fardu berjemaah beramai-ramai, tak boleh. Hanya kaki tangan sahaja, itu pun 3 orang dilimitkan. Okey. Untuk yang bagi untuk solat 5 fardu 5 waktu, untuk yang Jumaat pula kita ada penetapan kita sendiri. Untuk masjid di Selangor ni hanya 3 masjid saja dibenarkan untuk kapasiti yang besar, seperti Masjid Negeri 1,500 orang untuk sekali Jumaat, Masjid Jelutong 1,000 orang, dan Masjid Raja Fisabilillah di Saimi Jaya 1,000 orang juga. Okay, yang mana kalau kita nak Jumaat ni, masjid kita akan dipantau oleh pihak masing lah, daripada MSA, daripada Demokrasi Jabatan. Itu memang sangat ketat lah. So kita yang bekerja sini pun agak struggle juga, kita nak kena menjaga. Dan berapa kuantiti orang pada solat Jumaat yang biasanya ada dalam kalau untuk normal lama lah kira kan. Kalau untuk normal lama lebih kurang 7,000 orang yang boleh masuk sekali. Kalau normal baru ni pihak jabatan tetapkan 1,000 orang sahaja. Dan dia akan naik atau berkurang bergantung daripada semasa ke semasa. Tengok keadaan Covid tu macam mana di Selangor. Kalau kita, kawasan kita ni mungkin ada banyak bergejala pun di kawasan sini, kita akan refer pada jabatan agama. Apa-apa hal pun pihak pengurusan akan refer dengan pihak jabatan bagi menentukan masjid ni boleh running ataupun tidak. Sekiranya ada gejala. Itu sahaja. Sekiranya kalau kuantiti jemaah dah penuh dekat masjid semasa solat Jumaat, adakah masjid ni akan sediakan kemah di luar? Okey, untuk solat fardu Jumaat, kemah memang tak pernah kita sediakan. Sebab muat lah. Semua muat untuk dalam saja.
Kalau normal lama lah, memang tempat lama. Okey. Seterusnya. Selalu So jadi saya akan mengemukakan satu soalan di mana soalan ini tentang sejarah masjid, sejarah masjid Bukit Jelutong. Baik. So seperti mana kita tahu, setiap masjid di Shah Alam terdapat sejarah masing-masing. Baik. Jadi soalan ini akan menanya tentang apakah sejarah yang terdapat di Masjid Bukit Jelutong. Saya pernah baca buku untuk sejarah Masjid Bukit Jelutong ni. Sejarah Masjid Bukit Jelutong ni, dan nama dia diambil daripada Nenda. Nenda. Nenda daripada Sultan Salahuddin. Sultan Sharafuddin. Okey. Namanya Tengku Ampuan Jemaah. Lebih kurang begitu. Okey. Saya rasa. Okey, nama tu diambil daripada Nenda Sultan Salahuddin. Okey, masjid itu dibina pada tahun 2013 lah. Okey, sejarahnya saya tahu sekadar nama itu sahaja. Okey. Asal sejarah lain tu saya tak tahu lah. Okey. Masjid ni sangat special juga, mungkin lah nama salah seorang nama Nenda Sultan sama kita. Dan masjid kita ni sejarahnya, ya itu juga saya tahu. Okey, cuma dia dari kelebihan kita ni sebab kita selalu dikunjungi oleh Sultan Selangor. Okey. Hampir setiap kali bulan Ramadan ke, setiap kali Jumaat ke, dalam sebulan tu sekali dua kali tuanku akan sembahyang di sini. Seterusnya, Baik. soalan 3. Ya, setiap tahun memang umat Islam dalam Malaysia ni tunggu-tunggukan bulan Ramadan. Ya, betul. Aktiviti yang biasanya dilakukan oleh masjid seperti tarawih, Ya. Moreh, buka puasa beramai-ramai dan ceramah tentang bulan Ramadan. Tapi malang sekali tahun ni dan tahun lepas kita diberi ujian pasal COVID-19 Ya. pandemik, dan itu menghadkan aktiviti-aktiviti yang bakal dilakukan oleh pihak masjid. Jadi apakah cara Masjid Bukit Jelutong membuat aktiviti semasa bulan Ramadan mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan? Okey. Kita telah mendapat satu arahan daripada pihak Jabatan Islam yang mana kali ini untuk setahun ni kita ada adakan solat tarawih. Okey. Yang mana kapasiti yang pihak Jabatan hadkan untuk kita untuk Masjid Bukit Jelutong selama 1,000 orang. Sama dengan solat Jumaat. Bagi muslimin. Bagi muslimat pula 250 orang sahaja yang dibenarkan. Okey. Dan aktiviti yang kita akan jalankan juga seperti pengedaran pokok lambuk lah. Okey, iaitu yang selalu lah. Setiap hari ke? Setiap hari. Kita akan buat selepas solat asar. Okey. Kita akan edarkan selepas orang habis solat, orang nak balik kita edarkan pokok lambuk. Okey. Yang lain macam program-program tadarus pun dibenarkan, tapi dalam kuantiti yang sedikit saja. Dia tak boleh ramai-ramai. Dia tak boleh ramai. Dan kali ini dia punya ni memang agak ketat lah. Dari sudut buka puasa tu tak ada. Okey, buka puasa hanya makanan asas saja yang kita sediakan. Itu pun kalau orang tu bermusafir. Kalau orang tu tinggal sini tak boleh lah. Okey, dia musafir kita hanya sediakan makanan asas seperti buah kurma, air mineral dengan kuih. Itu sahaja. Lepas tu moreh pun kita buat juga, tapi dalam keadaan bungkus lah. Kita akan edarkan selepas habis solat tarawih kita bagi. Okey. Dan tadarus tadi kuantiti yang sikit. Untuk ceramah-ceramah kebanyakan kita buat secara FB Live. FB Live. Oh, hanya terdapat di FB Live saja. Ada Yang selain fizikal, daripada- yang fizikal tu kita masih dalam perancangan lagi macam mana. Okey, kita belum lagi. Cuma kita pihak jabatan ada pembendaran kita, cuma setakat ni kita belum putuskan lagi macam mana kita nak buat ataupun tidak. Tapi yang pastinya kalau FB Live tu memang kita ada sentiasa selalu ada lah. Okey, itu dia satu program. Macam dulu kalau untuk Ramadan memang kita ada sediakan kemah makan, tapi tahun ni tak ada lah. Sebab norma baru. Okey, yang lain masih saya. Soalan terakhir. Baik. Jadi soalan terakhirnya, okeylah, ya Allah Akbar. Okeylah, pada zaman Rasulullah SAW, Baik. fungsi masjid bukan hanya sekadar tempat untuk solat atau beribadah. Masjid juga merupakan tempat untuk bermusyawarah, tempat untuk bersosial dalam kalangan masyarakat, pusat pendidikan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan banyak lagi.
So adakah masjid ini mempunyai fungsi-fungsi tersebut dan sejauh manakah fungsi masjid ini memberi impak kepada masyarakat setempat? Okey, baik. Selain fungsi-fungsi yang dikatakan tadi, selain tempat solat dan tempat ibadah, kita juga buat aktiviti sosial kita macam program hari sukan. Kita akan impact semua yang ada dekat Beli Untung ni khas khususnya lah. Okey, sama ada dia orang Islam ataupun tidak, kita bagi dia join. Tapi sekiranya dia nak gunakan fasiliti kita, okey, kita akan benarkan yang mana sekadar kita mampu kita bagi, kita akan bagi. Okey, bagi mereka yang sebelum ni tadi, sebelum guru pelayan tadi tanya sumbangan, kita pun ada bagi sumbangan. Okey, yang mana memerlukan. Okey, tapi detailnya kita kena ambil lah supaya perkara tu tak sampai keluar sana kan. Okey, fungsi kita saya tu memang kita dari sudut sosial tu dan memang kita gerak lah. Contoh yang tadi habis sukan tu memang setiap tahun kita ada buat. Tapi untuk projek yang COVID baru-baru ni memang kita buat lah. Memang hampir setiap tahun. Tapi sekiranya mereka nak menggunakan kita punya dewan seberguna dari sudut untuk majlis. Kalau majlis kahwin untuk orang Islam lah. Kalau majlis lain contohnya majlis dia majlis mesyuarat kan kalangan komuniti dia. Okey, kita benarkan juga. So the first question is basically saying, well, Sleeping Education disebut sebagai, of course, Sleeping Integrated dan telah berkembang selama 2000 tahun dalam agama Kristian. Jadi sebahagian melalui penemuan dan sebahagian melalui peniruan gaya seni bina lain. Jadi mereka sebagai tindak balas terhadap nilai-nilai atau adat istiadat dan tradisi setempat yang terus berkembang. Jadi gereja-gereja besar seperti Byzantium, gereja bicara Romanik, Katedral Gothic dan Basilika Renaissance dengan fokus kepada keharmonian adalah artifak transformasi terpenting untuk seni bina dan dia membentuk Kristian dari awal Kekristenan hingga sekarang. Jadi apakah inspirasi atau kisah di sebalik seni bina gereja ini dan permainan yang diberikan kepadanya? That I'm a bit embarrassed to answer this question. Oh, okay. Because the questions the gereja yang you mention, yes, that's true. Yang gereja Katolik ni sejarahnya lebih dari 2000 tahun. Dan sepanjang 2000 tahun ni it will adopt the unsur-unsur dari cultural masyarakat yang tempatan lah. And you know Christianity is ada influence yang berat dari negara-negara barat. So it comes from all this. Now in this part of Asia, kita pun sudah bercampur. So yes, kita ada beberapa gereja yang ada unsur-unsur Gothic di sini. Tapi untuk gereja ni, Church of Divine Mercy, inspirasinya adalah kilang. Kerana inilah approval yang diberikan dari kerajaan tempatan. Gereja ini dibina 15 tahun saja yang lalu lah. So inspirasinya yang luar lah, secara luar is mengikut requirement dari kerajaan tempatan. So kan kawasan di sini adalah kawasan perindustrian. Semua di kilang, tak ada rumah, tak ada apa-apa. So design yang kita buat di sini pun mesti ikut unsur-unsur bangunan di sekitar kita lah. So itulah inspirasi design gereja ni. Next question. Okay, jadi seperti yang kita semua tahu, pandemik COVID-19, which is basically what's happening now, telah menyerang seluruh dunia dengan ribuan atau norma-norma atau norma-norma baru seperti jarak sosial ataupun buat penutupan sekolah atau pusat yang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi telah mempengaruhi tempat-tempat perpunyaan seperti of course gereja dan sebagainya. Jadi bagaimana reaksi ketua gereja dan komuniti di gereja ini dalam masalah ini dan juga apa tindakan yang diambil berdasarkan di SOP yang dilaksanakan oleh kerajaan? So Gereja Katolik Indonesia tidak dikecualikan dari SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan kita ni pun penganut kami ni pun memang terjejas lah dengan penutupan gereja. So semasa SOP NCO lah yang paling teruk tahun lepas tu, semua gereja ditutup, langsung ditutup.
satu orang saja yang boleh bekerja di pejabat dan seorang padri mungkin atau dua orang padri. So untuk kita ni sangat penting untuk penganut datang ke gereja, especially setiap Ahad untuk menyembah, untuk berdoa. So dengan itu bila mereka tidak dibenarkan untuk datang, so so untuk penganut kita Kristian yang tidak dapat datang ke gereja pada hari Ahad untuk menyembah ini affected them a lot lah. But dengan cepatnya pun kita mula dengan online broadcasting, siaran langsung of our services of our mass. Tapi untuk adapt to the requirement yang baru, untuk mengikuti kita di gereja-gereja kami di Malaysia ni memang ikuti SOP dengan ketat, dengan tegas. So, apa yang ditetapkan oleh kerajaan kami akan tetap akan ikutlah. So macam sekarang kita dibenarkan buka 30% to 50%. So itu lebih kurang kapasiti yang kita akan buka. Oh, dia punya how many people can? Yes, untuk datang. Kita memastikan mereka semua ikuti social distancing. Kalau nanti saya bawa anda masuk ke gereja sana, dia akan tengok mereka tak boleh duduk di mana-mana. Biasanya satu kerusi boleh duduk mungkin 6 orang, sekarang dikurangkan untuk 3 orang saja. Dan it is alternate. So satu kerusi duduk, kosong duduk. So it is alternate use. Sebelum masuk ke gereja, MySejahtera diambil dan suku diambil dari depan gereja. Dan juga untuk registration kita pun guna selain dari MySejahtera, kita guna pun registration kita sendiri. So gereja ni kita guna satu Eventbrite untuk rekod semua attendance of penganut-penganut kami lah. Dan upacara pun kita terpaksa pakai pelindung muka, sanitasi tangan semua. And we are very strict on all that. So apa yang ditetapkan oleh kerajaan kita ikuti dari aspek SOP lah. Tapi dari aspek ibadah kita semua sudah pergi online. So upacara-upacara ibadah kita pada hari Ahad semua disiarkan langsung online secara di YouTube. Dan gereja lain pun disiarkan melalui Facebook ke YouTube mereka sendiri. Tapi gereja ini siaran untuk kawasan Kuala Lumpur, seluruh Kuala Lumpur lah. So nanti you boleh tengok equipment yang kita ada di sana. Ini juga termasuk dengan ajaran-ajaran kita dan even kumpulan gathering community is all now online. Zoom. Kita guna banyak Zoom. Meeting kita semua yang biasanya diadakan di gereja semua pergi ke Zoom. So kita perlu adapt lah to new normal ni. And syukurlah kita ada online walaupun tidak sebaiknya dengan berjumpa face to face. At least it is something lah. Yeah. How is it if you using Zoom? How do you able to contact all the for to like join the Zoom? So dalam gereja ni kita pun sudah tahu komuniti kita, penganut yang datang di sini. Dan termasuk itu kita pun ada guna social media, Facebook, Insta, to Telegram to distribute our information. Dan dalam konteks tu kita bukan sekadar central email dan SMS sajalah. Dalam komuniti ni komuniti di gereja ni kita pecahkan ke komuniti yang lebih kecil mengikut kawasan duduk kedudukan mereka, kawasan perumahan mereka. So mengikuti kawasan perumahan ada satu kumpulan yang kecil lah di setiap kawasan perumahan yang mereka dipanggil satu group. And they will stay as a group community lah untuk menolong dan mendorong satu sama lain lah. So that's how we keep in touch with all of them. Upacara perkahwinan dan perkebumian itu masih dijalankan tetapi mengikuti SOP. So tengoklah, kalau kerajaan kata 5 orang saja, kita ikut 5 orang saja. Kalau kerajaan benarkan 30, kita ikuti 30. So itu ikuti apa arahan yang diberikan oleh kerajaan pada masa yang itu lah. Aktiviti yang lain seperti Sunday School dan di mana kita mengajar budak-budak kita ni lebih kurang 1 jam tentang ajaran Katolik kita ni. It's now all online. So we used to have physical classes in here and kita pun sewa dewan dekat
the university yang berdekatan ni. Tapi because of COVID, semua online. So kelas-kelas kita berpecah online, kita guna Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams untuk adakan ajaran-ajaran ini. Aktiviti-aktiviti lain yang tidak sepenting lah, macam apa you kata bertemu dan minum kopi, itu di gereja sudah suspended lah. So kita ada cafeteria ni sejak COVID tidak dibuka lah untuk orang datang untuk minum kopi semua, tak ada. Small gathering untuk macam after our services, after mass, kita minta semua orang bersurau. Jangan gather di kawasan ini. Ada yang nak jumpa pantry, okey, mereka boleh tunggu. Tapi secepat mungkin tolong masuk kereta balik. Jangan gather, jangan berkumpul lah. So kita memang ada satu team yang mengawal SOP. Kalau tak ikut SOP, mereka akan suruh kita, akan marah. Fakta yang anda cakap tadi, okey, betul. Ada satu mistake. Suci Kamis Yeah, I think you use the word Suci Kamis. We actually call it Kamis Putih. kami putih. Ya, permulaan lah. Dan I mentioned to you all earlier that kita ni sudah masuk ke dalam perayaan Paskah ini. Dan perayaan Paskah ini bermula pada hari Ahad dengan Pama Ahad dan akan berlangsung lah minggu ini, bermula dengan Kamis Putih, Jumaat Agung dan Sabtu Suci. So for Christmas yang lalu is memang Christmas yang sangat senyap lah. Gereja pun aku rasa tidak dibuka. Kita tak boleh buka kerana yes, because it was a MCO PKPD bersyarat. So it was lebih ketat lah. So we didn't open. Dan wilayah Selangor pun zon merah. So kita tidak buka. So secara upacara ibadah dilangsungkan secara online lah. Secara online, pengaruh-pengaruh ini meraya di rumah lah. Seperti anda semua, masa Aidil Fitri pun bukan semeriah dari tahun lalu kan. So kita pun samalah. Perayaan Christmas pun tidak semeriah. Nah, kita sekarang masuk ni musim Paskah. Dan actually untuk Katolik, musim Paskah adalah perayaan yang lebih penting dari perayaan Christmas. Kerana seperti anda kata, ini adalah kebangkitan Yesus selepas disalibkan. So sekarang kami bersedia untuk Kamis Putih. Kita bersedia untuk berapa ribu. Setiap servis or mass ada lebih kurang 600 orang di sini mengikuti SOP. So nanti saya akan bawa anda tengoklah bagaimana kita how we handle the SOP on that. Semua orang perlu register online. Jadi have to register online supaya kita tahu maksimum yang boleh masuk saja. Tak ada extra. Lepas tu mereka datang, scan MySejahtera, suhu, ambil suhu semua. Lepas tu social distancing. Untuk yang keluarga, mereka boleh duduk bersama lah. Tapi kalau tidak sekeluarga atau semua, mereka mesti duduk berasingan. So kurang-kurangnya saya rasa 1.5 meter apart di sini kita adakan. But this is the first time since MCO yang kita adakan service a big gathering lagi lah. So we're looking forward to it.